kan? Jadi itu pun nak dia sepirnya kena betul. Keduanya macam yang Encik Ramli faham tadi, nampaknya ada latar belakang agama jugalah ni. Betul. Sekarang ni Datuk, sekarang saya pun orang ramai agak keliru juga tu bila dicakap tentang ulama ni. Kadang-kadang mereka katakan ulama ni tidak boleh ditegur dan ulama ni tidak boleh dicaci. Tetapi ada pula setengah tu yang digelar ulama boleh pula mencaci dan mencemuh orang dalam ceramah mereka. Jadi ini sekarang ni masyarakat tengah berada di ambang keliru. Bagaimana sebenarnya ulama? Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Jadi pandangan Datuk lah tentang baru ni saya rasa satu penubuhan Majlis Perundingan Ulama Negara. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan. Saya ingat itu yang terbaik sekali, Majlis Perundingan Ulama. Dan Majlis Perundingan Ulama ni boleh berperanan. Boleh berperanan. Semalam Tok Guru Pondok daripada Kelantan, saya tengok keluar di TV. Dia mengatakan, tak ada boleh kita, tak ada katanya boleh ada yang layak jadi ulama ni. Sebab dia kata, dia perlu mahir 18 bidang. Wah, bukan main-main tu. Barulah dia gelar ulama. Setengah kadang-kadang kita mengaji di negeri Arab, mengaji. Tapi spesifik pelajaran kita ialah bahasa Arab. Balik nak mendakwa diri kita. Tapi mengaji memang di Arab. Jadi bila mengaji di Arab, orang akan kata, ini alim lah ni. Memanglah alim, tapi bahasa Arab. Macam juga alim bahasa Inggeris. Kan tidak? Bahasa. Kemudian ada pula orang balik dengan satu ilmu yang dipelajari, yang di bidang dia ambil. Tapi bidang lain dia tidak mahir. Jadi maksud Tok Guru tu mengatakan bahawa nak meletakkan diri itu sebagai ulama, seperti mana ulama yang betul-betul dikendaki itu, bukannya satu kerja mudah. Sebab itu kita nampak semalam, misalnya, ulama ni tak boleh ulama ni boleh ditegur. Tapi tak boleh dicaci. Ada nampaknya satu surat khabar juga keluar. Saya baca di surat khabar lah. Kita nak betulkan, ulama ni tak boleh dicaci. Ulama boleh ditegur. Saya setuju. Ulama tak boleh dicaci, saya tak setuju. Sebab yang tak boleh dicaci bukan ulama aja. Semua orang tak boleh dicaci. Sama ada dia ulama, dia bukan ulama, lagi ganda tak boleh dicaci sebab ilmu dia mengenai agama kurang. Jadi oleh kerana itu, ayat Quran yang jelas naklah dipandukan kepada statement kita. Statement ayat Quran mengatakan, dia sebutkan situ, inna ba'daz zanna ithmun. Sesungguhnya sebahagian dari sangka-sangka itu dosa. Satu. Kedua, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sebahagian kamu mengumpat, mencerca sebahagian kamu. Mengumpat, mencerca itu dilarang oleh Islam berdasarkan Al-Quran. Bukan hadis lagi. Al-Quran. Dan katanya, Allah mengumpamakan orang yang mengumpat ini ataupun mengata atau mencaci orang ini disebutkannya seperti makan saudaranya yang telah mati. Memakan daging. Tentu kamu jijik, kata dia. Tentu kamu tak suka. Oleh kerana itu, bertakwalah kepada Allah. Jadi, artinya, saya senang aja. Bila kita terlajak ke ujung, balik ke pangkal. Jangan ke tengah-tengah. Kalau tengah-tengah, budak-budak muda kan kata dia langgar kereta, kata dia, jangan. Balik betul-betul ke pangkal. Supaya kita boleh melihat semula daripada pandangan asas Islam itu. Supaya kita jangan membawa orang lain jadi puak-puanda. Jadi sekarang dah jadi polemik. Sepatutnya, apabila sebuah negara memerlukan, nampaknya sudah meletakkan Islam dan orang-orang yang mempunyai kelebihan yang ilmu layak dalam agama ni ke depan sekarang ni, kita sepatutnya mengambil manfaat daripada di kedepankan ini untuk mengisi keperluan-keperluan yang diperlukan oleh negara ni. Sebab itu ada orang yang bercakap berapi-api, tapi ada orang diam-diam aja, bank Islam jadi. Ada orang yang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tapi ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takafulnya jadi. Insurans, alternatif kepada insurans dah ada. Allahu Akbar, dia tarik tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa lagi aku nak buat untukmu, ya Allah? Ar-Ra'du, pajak gadai Islam jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak berapa banyak peruntukan untuk orang miskin dibuat. Ini cara kita membesarkan Allah. Iaitu, nak menunjukkan kepada orang bahawa pengamal Islam ini, mereka ini tak sepatutnya miskin. Sebab rukun Islam yang 5 itu meletakkan mengucap semayang puasa. Yang ketiga tu zakat.
Artinya kalau zakat itu rukun, maka orang Islam mesti kaya. Baru boleh berzakat. Sebab itu, haji. Orang miskin takkan, minta maaf lah saya, rasanya tak mampu nak pergi. Macam korban pun. Kita korban pun tak mampu. Kena ada duit. Jadi ini semua memerlukan keuangan. Sebab itu, Islam yang disebutkan tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Itu Islam. Tetapi kita tidak dapat katanya kita biar orang miskin ni mesti ada dalam negara. Kita tidak berniat macam itu. Kita nak orang miskin ni tak ada. Sebab pernah berlaku di zaman Omar bin Abdul Aziz. Sampai nak membagi sedekah susah. Pernah berlaku di zaman Omar bin Abdul Aziz. Jadi tak mungkin kita tak boleh capai. Sebab itu kita nak sebut bahawa Allahu Akbar. Membesarkan Allah tu sepanjang masa semua orang kena korban. Apa lagi yang tak ada? Sebab itu bila apa lagi yang tak ada, kita sepatutnya mengisi kekosongan itu dengan cadangan-cadangan yang membina. Sekarang ni kerajaan sudah nak menentukan supaya majlis perundingan ulama negara. Ya Allah, besarnya suatu anugerah kepada ulama. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkanlah. Cadangkan kepada. Kemudian kita akan berbincang, hari ni orang politik tak boleh masuk. Ini saya kata tak betul. Kita hendak supaya sama ada dia orang politik, orang apa, dia masuk ke situ dengan membawa berbagai-bagai disiplin dan pengalaman dia. Dan semua orang bila duduk ke situ, tinggalkanlah baju tu di pagar tu. Kalau awak parti itu, tinggalkan baju parti itu di situ. Masuk sebagai orang Islam. Iaitu nak memperkokoh Islam. Itu niat yang betul. Yang betul sebab dalam hadis 40, innamal a'malu binniat. Sesuatu itu bermula dengan niat. Sebab itulah kita fikir bahawa masih banyak lagi kerja yang nak kita buat bagi menyemarakkan Islam ini. Supaya, tapi kita jangan caci menyaci antara satu dengan lain. Kerana ini larangan Allah Subhanahu Wa Taala.